Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma idfa'anna al-waba wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza Selangor Darul Ihsan khasatan wa an sairil biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Terima kasih yang berusaha saudara majlis, yang berbahagia Datuk Haji Haris bin Kasim, Datuk Bandar Shah Alam, Majlis Bandaraya Shah Alam, yang berusaha ahli-ahli majlis yang diketuai oleh Cik Kamaruzaman bin Sanusi, ahli majlis Majlis Bandaraya Shah Alam, yang berusaha Tuan Muhammad Rashidi bin Ruslan, Timbalan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Shah Alam, yang diraihkan juga Puan Asmah binti Muhammad Zain, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Shah Alam, pengarah-pengarah jabatan, ketua-ketua jabatan, pengurus-pengurus cawangan MBSA, seterusnya warga Majlis Bandaraya Shah Alam, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan berbahagia sekalian. Salam 2 dekad makmur dan sejahtera bersama. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi dapat bertemu pada kesempatan pagi ini dalam mengenang ulang tahun Majlis Bandaraya Shah Alam. Saya merasa tersanjung dapat menyampaikan ceramah pada pagi ini. Kali terakhir saya diundang berceramah oleh pihak MBSA adalah kira-kira 1075 hari yang lalu, iaitu sempena sambutan ulang tahun ke-17 Majlis Bandaraya Shah Alam, yang kita adakan sambutannya di Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 pada 28 Oktober tahun 2017 hari Sabtu. Maknanya sudah 2 tahun 11 bulan 9 hari. Dan saya percaya tuan-tuan tak ingat apa yang saya ceramahkan ketika itu. Masa itu mayornya pun Haji Ahmad Zaharin Muhammad Saad, begitu lama sekali. Saya bersyukur dapat bertemu dengan warga MBSA yang merupakan warga perencanaan tata kota. Ini satu kerja yang mulia. Merencana tata kota ini atau penyusunan bandar ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Jarang diangkat ke permukaan bahawa orang yang mengurus perbandaran, menyusun letak, menyusun atur bandar ini adalah pekerjaan yang juga dilakukan oleh Nabi SAW. Moga-moga kita dah jadi bertambah bersemangat untuk meneruskan legasi ini. Walaupun tidak semua yang berada di dalam auditorium ini terdiri daripada town planner atau perancang bandar, tapi tugasan utama tuan-tuan adalah merancang pembangunan bandaraya ini. If you are lucky enough to live in a nice, well-planned neighborhood, so the person you most likely have to thank is the town planner. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, satu-satunya profession dalam dunia yang broadly based disiplin meliputi kepakaran dari pelbagai aspek: strategic planning, development plan, urban design, environmental social impact assessment, land use planning. Semuanya berkaitan dengan perancangan perumahan, kawasan perniagaan, pembangunan industri, heritage planning, tourism planning, perancangan sosial. Kerja siapa? Tuan-tuan. Sebab itulah kerja tuan-tuan sekalian
adalah sumbangan yang begitu mulia sekali. Tetapi ialah kerja merancang bandar ini, dia tidak popular, dia tidak glamour, kurang dikenali berbanding profesion yang lain, jurutera, arkitek, doktor, peguam, ahli politik, dia tidak sama. Tetapi profesion inilah yang menjadi tulang belakang dalam mencorak pembangunan bandar kita. Dalam konteks negara yang mencorakkan sama ada bandar dan juga desa, dan lipatan sejarah membuktikan golongan inilah yang telah membuktikan sumbangan terbesar mereka dalam membangunkan negara. Hadirin hadirat sekalian, kalau kita melihat selepas daripada negara kita merdeka, alhamdulillah telah banyak wujudnya bandar-bandar terancang yang dibangunkan oleh perancang-perancang bandar anak tempatan. Sebagai contohnya Petaling Jaya yang menjadi bandar satelit pertama untuk menampung limpahan penduduk Kuala Lumpur. Manakala Shah Alam dibangunkan berkonsepkan neighborhood unit pada tahun 1963. Semuanya anak-anak tempatan. Ialah pekerjaan kita ini cabarannya semakin hari semakin hebat. Penduduk kawasan bandar kita jangkakan capai 83.3% menjelang tahun 2025. Dan rancangan fizikal negara keempat mensasarkan pertumbuhan ini dihadkan kepada 85% saja pada tahun 2040. Ini bermakna bandar-bandar kita ni akan berkembang dan akan berlaku pembesaran keluasan bandar yang begitu pesat, dengan fokus konurbasi nasional melibatkan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Lembah Kelang. Kesannya, kadar penduduk Malaysia yang tinggal di kawasan desa dijangka menurun kepada 23% pada hujung tahun ini dan hanya tinggal 15% saja menjelang 2040. Apa cakap kampung mudah? Bandar makin ramai orang selepas daripada ini. Jadi perbandaran yang pesat akan menimbulkan banyak isu, dan seperti yang setelah diucapkan oleh Datuk Bandar tadi, begitu banyak isu yang akan berlaku. Kesesakan lalu lintas, isu pengangkutan awam, kemiskinan bandar, isu kemudahan kekurangan infrastruktur, isu penggunaan sumber tenaga, isu urus takbir bandar dan macam-macam lagi. Maka memandangkan isu-isu perbandaran ini makin kompleks, maka tugasan tuan-tuan sekarang terpaksa pergi kepada pendekatan-pendekatan baharu. Itu yang saya sebut sebagai mencabar. Maka lahirlah pelbagai konsep yang kami orang awam pun tak berapa faham sebenarnya, baca sajalah pada billboard. Konsep bandar pintar, pembangunan berorientasikan transit, TOD, Transit Oriented Development, bandar rendah karbon. Saya ingat Shah Alam pun tak tahu apa karbon yang nak direndahkan sebenarnya, low carbon city. Disaster resilient city, bandar berdaya tahan risiko, kejiranan hijau, bandar selamat, bandar padat dan pelbagai jargon-jargon lagi lah, nak menunjukkan ikhtiar kita untuk merancang pembangunan bandaraya kita. Maka dengan perancangan tuan-tuan puan-puan yang tepat, maka kita dapat memastikan rakyat dapat menetap, bekerja dan berehat dengan baik. Adakah pekerjaan begini tidak mulia pada sisi agama? Sangat mulia. Sebab itu daripada perspektif agama, izinkan saya memberi motivasi kepada tuan-tuan. Perancangan untuk membangunkan sebuah bandar adalah satu manifestasi sumbangan kita kepada manusia dan kepada alam sekitar. Tak ramai atau tak banyak profesion yang boleh berbakti kepada dua pihak sekaligus. Tuan-tuan berbakti pada manusia, itu besar pahalanya. Sedangkan Nabi memberitahu seorang lelaki masuk surga kerana memberi anjing minum. Anjing minum, padahal kita tahu apakah hukum anjing di dalam setengah mazhab. Tetapi walaupun anjing itu simbolik haiwan yang tidak suka didekati oleh sebahagian besar orang Islam, boleh saja Nabi gambarkan siapa beri kucing minum, siapa beri arnab minum, boleh. Tapi gambaran siapa memberi anjing minum, lelaki ini masuk surga, kata Nabi. Maka kalaulah kita beri anjing minum masuk surga, bayangkanlah apakah Tuhan akan berikan
pahala kepada rakan-rakan kita di Syabas, orang-orang yang jaga air, yang usaha nak memastikan orang dapat bekalan air yang baik selepas terputus kerana pencemaran. Lagi besar syurga disediakan untuk mereka. Sebab itu ini peluang untuk dapat pahala yang luas. Kalau kita tengok dalam sejarah, kita sebahagian besar daripada kita di sini semuanya pernah pergi ke kota Mekah Al-Mukarramah. Kota Mekah ini, siapa yang merancang pembangunan kota Mekah? Bukan Nabi Ibrahim. Yang merancang kota Mekah adalah Siti Hajar, seorang wanita. Bukankah Nabi Ibrahim dia hanya bina Kaabah, kemudian dia balik, dan dalam satu peristiwa Allah rekodkan dalam Quran, Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar dan juga anaknya Ismail yang masih kecil, diletakkan di satu padang pasir tandus, artinya tidak ada apa-apa pembangunan. Lalu dia menyebutkan, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan, aku letakkan anak dan istriku di sebuah wadi yang kering tandus. Maka aku letakkan di sini, tolonglah jagakan dia di sisi rumahmu yang sangat dimuliakan, iaitu Kaabah. Siti Hajar bila ditinggalkan, ini Allah rekod dalam surah Ibrahim ayat 37. Bila dia ditinggalkan, Siti Hajar tanya kepada Ibrahim, abang nak tinggal kami macam ni saja? Nabi Ibrahim yang sudah berjalan tak pusing pun ke belakang. Dia tak suka soalan itu. Siti Hajar tanya lagi, abang nak tinggal kami macam ni je? Sini apa pun tak ada, anak kecil, susu mana nak cari? Nabi Ibrahim tak pusing pun. Tapi Siti Hajar ni isteri salihah. Dia tukar format soalan. Bang, Allahu amaraka bihadza? Adakah abang buat begini Tuhan yang mengarahkan? Barulah Ibrahim pusing. Aku buat ni Tuhan yang arahkan. Dan jangan tanya kenapa, sebab aku tak pernah tanya Tuhan. Ibrahim perangai dia tak pernah tanya kenapa diarahkan. Dia ni SYMP betul. Dengan Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim never say no. Suruh apa saja, dia tak pernah tanya why. Dia terus buat saja. Nabi Ibrahim kan, bayangkanlah tuan-tuan puan-puan, Nabi Ibrahim bersunat, umurnya berapa tahun? Dia orang pertama bersunat, dia khatankan. Nabi kita dalam satu hadis, riwayat Imam Bukhari, kata Abu Hurairah, Nabi bercerita, Nabi Ibrahim bersunat, usianya ketika itu 80 tahun. By right dia boleh buat surat mohon pelepasan warga emas, boleh? Umur 80 bukan pakai sangat, kebanyakannya hiasan saja. Kebanyakannya lah, saya tak kata semua. Ada je yang sihat lagi 70 pun tak berapa dah. Tapi Nabi Ibrahim tak minta pelepasan. Dia tetap bersunat. Klinik mana nak pergi? Zaman itu tak pernah ada orang bersunat. Maka dia bersunat bersendirian. Dan kata Nabi, apa alat yang digunakan? Waqtatana bil qadumi. Dia bersunat bersendirian, pakai kapak. Mendengarnya saja mengerikan pada tuan-tuan. Bayangkanlah orang yang melakukannya. Dia never say no. Suruh bina Kaabah. Saya bukan arkitek engineer. No, buat je. Ibrahim ajak orang buat haji. Nak pakai apa? Internet tak ada, apa tak ada. No, dia panjat bukit, dia panggil je. Never say no. Jadi bila Siti Hajar tanya, abang nak tinggal macam ni je? Adakah Tuhan yang perintahkan? Ya, baru dia kata Tuhan perintahkan. Kemudian Nabi Ibrahim tinggalkan, dan Siti Hajar daripada zero, dia cari sumber air yang telaga Zam-Zam itu, sampai sekarang kita dapat manfaatnya. Jadi cerita ini, Siti Hajar adalah pembina kota pertama, iaitu Makkah Al-Mukarramah. Sebab itu, kebanyakan daripada orang yang membina bandar adalah perempuan, tanpa disedari. Dan memang sekarang orang perempuan jangan main-main. Saya imam Masjid Negeri Pahang. Kami Masjid Negeri ini bangunan JKA lah. Jadi sebulan sekali mesyuarat. JKA daerah, JKA negeri, JKA elektrik. Saya ni bukanlah fakulti engineering, tapi dah duduk masjid ni kenal jugalah alat-alat sikit sebanyak. Dah asyik lampu pecah, lampu terbakar, bocor macam-macam. Hilang nak ngapai Quran, ngapai ke nama alat-alat ni, satu kerja lah. Tapi bila mesyuarat,
Yang datang orang-orang JKR Elektrik, JKR Mekanikal, perempuan semua. Hebat sungguh lah. Dia cerita resipiti macam manalah suami dekat rumah. Mesti dia yang ajar suami ni beli bento apa kat 7E, macam mana rupa, bak berapa, orang perempuan makin lama makin hebat lah. Begitu juga kalau puan-puan, tuan-tuan pernah di Mekah, ada satu saluran air pipe namanya Projek Ain Zubaidah. Projek Ain Zubaidah ni dibina 1200 tahun dulu, tahun 801 Masihi. Dia adalah saluran air sepanjang 38 km dari Wadi Nu'man sampai Al-Aziziyah. Yang mana zaman itu ianya dibina dengan harga ketika itulah 1.7 juta dinar ketika itu. Dan yang membinanya adalah seorang tokoh wanita namanya Ain Zubaidah. Ain Zubaidah ni isteri kepada Khalifah Harun Ar-Rashid, Khalifah Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah duduk di Baghdad, jauh dengan Saudi sekarang. Ain Zubaidah tahu suami dia tak sempat nak fikir, banyak kerja nak fikir dekat ibu pejabat sana, ibu negara. Dia pergi ke Mekah, dia tengok orang haji semua susah masalah air. Dia yang buatkan saluran pipe tu dan sampai sekarang masih lagi ada. Ini hebatnya orang perempuan dalam nak menentukan apa kemudahan-kemudahan, apa keperluan-keperluan rakyat. Itu dia ada satu kelebihan. Dan Zubaidah ini juga dalam sejarah, dia bukan sekadar membina projek Ain Zubaidah yang begitu bagus sekali, dia juga yang membina perpustakaan Baitul Hikmah di Baghdad. Dialah yang terlibat membina dan di situ pada zaman itu memiliki 400,000 kitab. Ain Zubaidah namanya, isteri kepada Harun Ar-Rashid. Sebab itu kerja merancang membangunkan kota bandar ini kerja yang sangat mulia. Mari kita lihat sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Kepada yang non muslim boleh share lah ya. Baginda Nabi adalah seorang perancang bandar yang begitu baik sekali. Sebab itu baginda telah membahagikan Madinah ini kepada beberapa khittah. Apa makna khittah? Kejiranan. Dia buat sistem kejiranan. Kalau zaman dulu kampung Melayu, dulu-dulu, raja kunia tanah. Tanah yang dikunia, raja kuniakan ikut orang tu apa hubungan dengan istana. Dulu, dia bahagikan mengikut apa hubungan. Sebab itu, dulu-dulu Muhammadiyah raja-raja, dia tanya kita orang mana, kampung mana, dia tahu keluarga kita siapa. Dia tahu. Macam contoh kami di Pekan Bandar Diraja. Baru tuanku tanya, kamu orang mana? Orang Pekan tuanku. Pekan. Kampung mana? Padang Polo. Dia tahu kalau Padang Polo ini geng mana. Kamu kampung mana? Kampung Mengkasar. Dia tahu Mengkasar ni keluarga apa. Sebab dulu susunannya ikut kesetiaan. Hulu Balang, kampung dekat sini. Pawang Bomoh, kampung sini. Yang Samsian sikit, kampung lain. Yang berjumpa tak beri salam, jauh lagi kampungnya. Jadi dia kenal. Oh ni keluarga belah ni. Oh ni orang setia aku ni. Dia tahu. Jadi Nabi dulu dia susun ikut kejiranan. Dia panggil khittah. Dan setiap khittah ini kata ulama, Nabi buatkan satu musalla ataupun satu masjid. Setiap kejiranan ada satu tempat semayang. Dan jarak setiap rumah itu dalam lebih kurang 200 meter daripada setiap khittah dia buatkan tempat semayang. Dan di zaman Nabi ketika itu, selain Masjid Nabawi juga ada 9 masjid yang lain yang juga berjalan serentak. Dan setiap khittah ini dia ada kawasan perkuburannya sendiri. Maka Nabi merancang. Begitu juga Nabi telah memindahkan Pasar Al-Zubair. Pasar Al-Zubair ini dia 150 meter letaknya dari Masjid Nabawi. Nabi tengok tak sesuai. Pasar di sini, masjid di sini. Orang semayang bau makanan, bau benda tak khusyuk nanti. Bau yang elok okey, yang tak elok akan tidak selesa. Nabi pindahkan ke kawasan Saniyatul Wada' di sebelah utara kawasan Al-Munakhah di Madinah. Ketika itu Nabi telah perintahkan buat satu kawasan baru, la tatahajjaru, buatkan open space. Jangan bina bangunan, biarkan di open saja. Tak payah atap, tak payah apa. Buat simple-simple, janji pengudaraannya itu bagus. Namun zaman Khalifah Hisham bin Abdul Malik yang merupakan khalifah dinasti Umayyah yang ke-10,
barulah beliau membina bangunan pada tapak tersebut. Bangunan yang bertutup ada tingkap. Barangkali keperluan pada zaman itu ada pencuri dan sebagainya, terpaksa juga ditutup. Artinya Nabi menyusun, mereka menyusun bandar itu. Dan Nabi juga mengajarkan reka bentuk setiap kediaman, rumah-rumah orang di situ, mestilah kediaman yang memelihara privasi dan hak penghuninya. Mesti dihormati privasi penghuni rumah tersebut. Macam contoh, PBT sekarang bertegas dari segi undang-undang nak tambah rumah misalnya. Ada peraturan dengan longkang berapa dengan. Ini semua kehendak agama. Nabi mengajarkan kau kalau nak buat binaan fala tahjubur rih illa biiznih. Kau jangan buat satu-satu renovation yang menyebabkan angin tak masuk ke rumah jiran. Artinya menjaga privasi. Tak dibenarkan. Macam sekarang orang dia tak ikut peraturan, dia sambung dapur sampai sontok ke longkang. Akhirnya dia buatnya bumbung, air hujan menitik masuk rumah orang belakang. Orang belakang heran, ngapa jemur baju tak pernah kering? Rupanya kena air daripada rumah orang belakang. Akhirnya jadi bergaduh-gaduh lah. Masyarakat bergaduh kerana masalah jemur kain saja. Ini semua undang-undang agama yang menyuruhkan. Tapi bukanlah tak boleh secara mutlak. Nabi mengajar illa biizni, kecuali dengan izin. Izin ulil amri, izin pihak berkuasa atau rundingan dengan jiran sebelah. Jumpa dengan dia, bang, saya minta maaf terpaksa bubuh batu bata lah pada pagar ni sebab saya punya anak ni semua perempuan. Jadi makin lama makin besar, dia orang nak jemur baju. Jadi susah lah bang nak ambil grab hantar makanan pun nak bertudung-tudung. Leceh betul lah dia lalu-lalu depan rumah. Jadi boleh tak saya nak tutup sikit supaya dia orang pun nak main buai berlantak dia lah sama dia. Ni anak-anak perempuan ramai. Beritahu, bincang saja. Sebab mungkin kalau tanpa perbincangan, orang tu asalnya boleh santai-santai di halaman rumah, petang-petang angin dia tiup masuk rumah. Dek kerana kita buat tembok, dah panas dah rumah dia. Ketidakselesaan dia boleh dipertanggungjawabkan hari kiamat nanti. Tapi dengan bincang, bang boleh tak saya buat masalah anak-anak? Jiran kata, tak ada masalah, buatlah. Yang baguslah tu, eloklah, jagalah maruah, tutuplah. Tapi jangan belas air jangan lupa plaster sekali. Cat lah warna pink, saya suka. Tak apa, kita tutup mata lah, kasih can lah. Kasih can, cat bagi lawa sikit lah. Benda ni benda boleh bincang. Begitu juga ketika Nabi menjaga pembangunan bandaraya Madinah. Kita boleh panggil Madinah tu bandaraya sebab dia cosmopolitan. Dia memastikan ada bekalan air bersih. Itu antara kerja utama dia. Sebab itu jarang diceritakan ketika Nabi hijrah, biasa yang kita dengar orang bawa dalam syarahan, Nabi menyaudarakan, mempersaudarakan Ansar Muhajirin, Nabi bina masjid, Nabi buat perjanjian dengan orang Yahudi. Satu aspek yang orang lupa untuk nak bangkitkan adalah Nabi terlebih dulu memastikan bekalan air yang bersih untuk umat Islam ketika itu. Apa sebab? Kerana orang Islam masa itu menghadapi masalah mendapatkan air yang dijual oleh orang-orang Yahudi. Yahudi jual air, harga Yahudi lah. Betul orang panggil harga Yahudi. Memang mahal betul. Tapi orang Islam nak guna juga air bekalan bersih, terpaksa bayar. Tapi lama kelamaan, tak mampu mengadu pada Nabi. Ya Rasul, hari-hari nak beli air ni tak boleh. Kita kena buat inisiatif, buatlah telaga sendiri. Kita tak ada kepakaran, kata Nabi. Habis macam mana nak selesai, jaga masa panjang, asyik beli saja. Maka Nabi meluahkan isi hatinya, may yashtari bi'ra rumata fayakunu dalwuhu fiha ma'adila'il muslimina bi khairin lahu minha fil jannah. Aku berharap siapa-siapa yang boleh beli salah satu telaga di Madinah ni, namanya Bi'ru Raumah, Telaga Raumah, yang memiliki air yang antara air yang paling bersih sekali di Madinah ketika itu. Aku doakan siapa-siapa orang Islam yang boleh beli telaga ini, aku doakan untuk dia setiap kali dia mengambil orang ambil air, selagi itulah pahalanya berjalan sampai kiamat. Hadis ini hadis riwayat Imam Tirmizi, Al-Baihaqi dan beberapa ulama hadis. Para sahabat ketika itu terujalah sebab dia punya reward bukan calang-calang, pahala sampai kiamat. Jadi masing-masing berebutlah nak pergi beli telaga ini.
Tapi Yahudi ni bila dia tengok orang Islam datang nak beli telaga, dia tak nak jual. Aku jual air, telaga aku tak jual. Sampai ditulis signboard besar-besar, la abi'ul ma' lil muslimin. Aku tak nak jual telaga ni untuk orang Islam, nak beli air saja. Tiba datang seorang sahabat Nabi, namanya Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Osman bin Affan ni tuan-tuan seorang diplomat. Dia adalah khalifah Nabi yang ketiga. Dan dia ni orang politik. Orang politik ni satu kelebihan dia mulut manis lah. Baik tu orang politik kalau mulut tak manis berhenti je lah jadi politik. Kejap ajak tumbuk kerja tu bukan ahli politik. Ahli politik mulut mesti manis. Urung dia semut mulut ni penuh. Dah itu kelebihan dia. Macam kita tak pandai. Tak boleh cakap tak boleh. Dia orang tak apa kita ikhtiar. Dia mulut manis. Kita yang pening. Benda tu undang-undang tak boleh. Tapi sebab pengundi barangkali. Tak apalah nanti saya telefon dalam BSA macam mana. Tak apa. Dia punya tak apa tu nyusah kita tu. Mulut mesti manis. Dah ini normal. Di mana-mana saja. Dah ini normal. Di mana-mana saja. Kalau kita jabatan kerajaan kan. Kadang orang politik YB kata, Ustaz tolong sikit bro. Ini dari segi undang-undang tak boleh. Takkan tak boleh ajar seorang. Dia ajar seorang. Ini undang-undang. Undang-undang bukan saya buat. YB ke buat? YB bawa dalam Dewan Dun mana saya tahu. Alah seorang sudahlah. Tak boleh ni amanah saya. Dia orang sebab dia memang dia yalah takkan cakap tak boleh pada orang-orang dia kan. Kita pun faham tak ada masalah. Tapi tuan-tuan cuma tip sajalah ya. Dalam kita berhadapan dan kerja kita dengan orang-orang berpengaruh, kita tidak melawan, tetapi kita tolak cara baik dengan membawa keputusan mesyuarat. Biasa dia orang boleh terima. Tak maaf baby, ni keputusan mesyuarat. Mesyuarat setuju, benda ni tak dapat nak diteruskan. Tahan sikit. Di keputusan mesyuarat ni adalah jemaah. Dan jemaah adalah barakah. Jangan dilawan. Buat kita ni, rules number 1, boss is always right. Rules number 2, if the boss wrong, go back to rules number 1. Jadi, kokok mana pun. Tak apalah. Balik pada cerita Osman, panjang cerita membawang ni Kang. Yang penting Osman ni dia mulut manis. Mulut manis bukan tanda jahat. Makna orang ni sopan berbicara. Orang tu ada budiman dalam berkata-kata. Osman ni mulut kan dia satu-satunya sahabat yang boleh kahwin dengan 2 orang anak Nabi. Mana ada orang cipta rekod begitu? 2 orang anak Nabi jadi isteri dia. Tuan-tuan ingat senang jadi menantu Nabi. Jadi menantu kiai pun belum tentu kita layak. Kalau pak mentua Nabi, bayang kalau menantu dan kawan-kawan semayang berapa rakaat di rumah. Kita menjadi menantu mufti pun semayang malam lah. Punyalah risau jadi menantu. Ada satu cerita kiai di Indonesia. Dia, orang nak kahwin dengan anak dia, semua dia temu duga. Main-main. Ente nama siapa? Nama saya Asri, Pak Kiai. Asri, Masya Allah. Iqra suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insa. Selamatlah surah pendek. Yalah ta'al next. Datang. Ente nama siapa? Nama saya Anas Pak Kiai. Anas Masya Allah. Iqra suratul Nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Lega dia. Manggil 3 muka pucat. Ente nama siapa? Nama Yasin Pak Kiai. Masya Allah. Yasin, sabar dulu Kiai. Saya nama Yasin tapi di kampung panggil Qul huwallah. Dia takut kena baca Yasin. Itu baru kahwin anak kiai. Belum lagi kahwin anak Nabi. Nabi 2 orang. Ruqyah dengan Ummi Kulsum. Dia dapat kahwin. Ini kelebihan Osman lah. Sebab Nabi pernah sebut Osman, malaikat malu dengan kamu. Dia ni seorang yang sangat gentleman. Budiman. Jadi Osman bin Affan ni dia pandai nego. Dan itu kelebihan orang politik. Orang politik dia mesti ada kelebihan berunding. Orang politik kalau tak pandai berunding, tak payahlah jadi ahli politik. Orang politik sekarang sikit nak tunjuk tumbuk. Tak boleh. Bertumbuk ni orang pergi masuk gusti, wrestling. Runding ni kemahiran. Sebab tu kita tak boleh jadi ahli politik. Kita kan angin. Payah lempong air. Sebab kita tak nak jadi ahli politik. Orang politik dia mesti pandai. Osman jumpa dengan Yahudi ni. Yahudi kata, Osman, mu nak beli air. Air aku jual. Pergi tak nak jual. Pun tak nampak signboard. Sabar pakcik, bagilah saya cakap 2 minit je. Dia cerita, pakcik dengar saya punya proposal. Dengar saja, saya tak paksa. Gini pakcik, saya tahu orang lain semua nak beli telaga. Pakcik tak nak jual, no problem. Saya bagi cadangan
Telaga ni saya nak beli, tapi bukan semua, saya nak beli separuh saja. Nah, Yahudi tu rasa pelik pula, dah cadangan ni. Apa saya nak beli separuh? Yalah, separuh yang saya, separuh pakcik. Mana pakcik, hak pemilikan masih pakcik. Saya guna je. Kita buat perjanjian elok-elok, 2 hari saya pakai, 2 hari pakcik pakai, 2 hari saya pakai, 2 hari pakcik pakai. Macam mana? Jadi dia kata, ni lain sikit daripada orang lain. Nah, okey pakcik, ringkas cerita, pakcik nak tolak berapa? Saya nak beli separuh je. Yahudi ni dia tahu Osman ni nak beli, dia letak harga tinggi. Tak apa Osman, aku jual pada engkau 10,000 dirham. 10,000 dirham ni tuan-tuan sekalian, kalau nilai duit sekarang 700,000 ringgit. Nilai sekarang. Apa sebab? 1 dirham 70 ringgit. Kalau 1 dinar 4.25 gram emas bersamaan 739 ringgit. Ini yang paling mahal sekali. Mana ada telaga separuh 700,000 dalam dunia sekarang. Kalau kita buat telaga boring, kedalaman 300-500 kaki, casing 6 ataupun 8 inci, suction pipe 1.5 atau 2 inci, dia sekarang imam pun kena reti dah benda gini. Sebab air selalu tak ada. Kena apa juga lah. Baru harga 55,000. Baru harga 55,000. Kalau yang casing 3-4 inci tak besar sangat, 30-80 kaki, 2,200 paling murah boleh dapat. Buat perigi dekat Kemboja, satu perigi baru RM2,175. Itu pun bagi 15. Jadi telaga apa yang sampai 700,000? Tapi ini helah Yahudi untuk Osman tak beli. Macam kita ya, pelajaran untuk saudara-saudara yang belum kahwin. Pergi Mina nak orang esok. Orang ukur atas bawah, tengok penampilan kita, keluarga kita, jalan mengempor ke tidak, semua orang tengok. Jadi nak tolak terus, takut kena santau, jangan main-main. Jadi cara halus tolak, letak antara mahal. Jangan buat sidak akhbar, apa nak jadi Malaysia ni makin soleh. Dah, orang tu nak tolak awak sebenarnya. Dia letak harga tak munasabah. Itu caranya mak ayah nak menolak. Yalah, keluarga perempuan dah, lelaki dah datang, takkan nak suruh balik je. Awak grade berapa kerja? Beza lalu dengan grade anak perempuan kita. Kita bukanlah nak bezakan antara dua darjat, tapi agak-agak lah kan dalam mazhab Syafi'i ada sekufu, bab sekufu tu ada. Tapi dia dah cinta bagai nak gerak lama sangat. Nak tolak kan santau kita macam-macam. Letaklah antara mahal-mahal. Itu tujuannya, letak paling mahal. Sekali budak tu ada duit, padan muka kita. Dalam kes yang Osman ni, orang ni letak 10,000 dirham. Dia kata okey. Dia kata ini harga 10,000 dirham tak ada masalah. Beginilah pakcik, sebab pakcik mudah, saya tak nak beli 10,000 dirham. Saya up 12,000 dirham. Pakcik pula terkejut. Selalu orang jumpa aku minta diskaun. Ini first time aku jumpa orang, up lagi. 12,000 dirham maknanya kat 840,000 dia beli tu. Osman dia nak tunjukkan dia good paymaster. Dia ada duit. Mana nak suruh orang tu respect kita. Kau ingat aku tak ada duit? Dia ada masa kita beli memang dia panggil pembelian sakit hati. Dia panggil. Kadang dalam poket ada 50 je. Pergi pasar. Pergi kat gerai tu. Tanya toket Cina tu. Udang lawa lah. Udang besar. Sebelah tu ada udang kecil. Toket ni udang besar berapa? Ini mahal lah. Tak payah. Ini murah sikit. Kurang ajar. Bagi 2 kilo. Sebenarnya kita tak nak beli. Kurang ajar. Balik menyesal. Aduh. Mana santan? Tak beli. Kau tak beli. Beli udang. Belum banyak begini. Sakit hati. Aku tanya, dia suruh tanya yang lain. Mentang-mentang pakai kain plekat balik masjid. Ingat kita tak ada duit. Padahal memang tak ada duit. Pada 50 je. Kalau pakai debit card tu belilah juga. Sakit hati dia kata. Osman tu tidak sakit hati. Memang dia beli betul. Dia up jadi 12,000. Bila dia dapat, dia balik jumpa Nabi. Ya Rasul, saya dah belilah telaga itu. Nabi gembira. Dia pun isytihar, ini telaga saya wakaf. Siapa nak pakai, pakailah. Tak ada masalah. Jadinya orang Islam hari-hari ambil air. Dia dah buat penyanyian. Panggil lawyer agak zaman itu lah. Buat penyanyian hitam putih, mati stamp pakai. Memanglah tak boleh petikai lagi. Jadi 2 hari Osman pakai, 2 hari Yahudi pakai. Ketika orang Islam pakai, siang malam geng ni ngambil air. Tak berhenti-henti. Serung-serang. Yahudi kata, Jahannam telaga aku. Masuk hari dia orang tak beli. Akhirnya dia pun dah serabut. Panggil Osman. Mu menipu. Kata. Menipu apanya?
Kata ni, saya beli, ikut suka saya lah nak buat macam mana. Kita dalam penyanyian katakan saya pakai 2 hari, ikut saya nak pakai macam mana. Ginilah pakcik, jangan marah-marah. Benda ni boleh gunting, benda boleh selesai. Macam ni lah, pakcik punya telaga lagi separuh, jual saja kat saya. Pakcik dulu saya dah bagi dah 12,000 dirham. Pakcik lagi mau kerja buat apa? Anak dah besar-besar. Pakcik biar dia cari duit sendirilah. Pakcik dapat duit, patutnya saya bagi 12,000, pakcik pergi jalan. Naik cruise lah kalau zaman sekarang. Naik cruise pergi Krabi, Phuket, pergi Palestin, antuk kepala, semayang lah. Buat umrah kat Palestin ke apa, Israel. Buatlah benda patut. Kerja lagi mau. Dia pandai berunding. Macam ni lah pakcik. Saya beli lagi separuh, 8,000 dirham. Take it or leave it. Lebih tu saya tak nak beli lah. Yahudi tu kira. Okey lah Osman, aku jual kau 8,000 dirham. Itu je dah 500,000 juta lebih. Maka perigi itu yang dibeli oleh Osman bin Affan harganya 1.4 million zaman itu. Lepas itu ada orang kata sahabat Nabi paling kaya Abdul Rahman bin Auf, memang. Tapi yang lebih kaya daripada itu Osman. Sebab Osman ni tak disenaraikan orang kaya sebab dia lebih terkenal dalam bidang politik. Sebab dia khalifah ketiga. Tapi dari segi kekayaan dia lebih kaya daripada Abdul Rahman bin Auf. Masa dia beli telaga, Abdul Rahman bin Auf baru hijrah. Masa tu dia baru ke Hulu Keleh nak daftar company di SSM. Baru masa tu. Baru nak mula bisnes. Cek dalam sejarah. Dia baru nak mula bisnes. Dia kan jual tali unta asalnya. Dia beli kat pasar ni, jual pasar B, A, B. Itu je kerja dia. Dia broker tali unta. Osman dah beli telaga dah. Million dia punya duit masa itu. Bila dia dah wakaf semua, dia beli pula tanah sebelah, dia buat pula, dia tanam pokok kurma. 1,550 batang pokok kurma. Dia wakaf semua untuk orang Islam. Akhirnya selepas dia meninggal, pokok tu mengeluarkan hasil tak berhenti-berhenti. Sampai sekarang. Justru itu kerajaan Arab Saudi buatkan satu akaun khas, akaun bank dijaga oleh Kementerian Wakaf Arab Saudi. Duit itu disimpan. Osman bin Affan lah satu-satunya manusia yang dah meninggal 1000 tahun tapi akaunnya masih hidup. Akaun bank. Masih duit masuk tak pernah keluar. Bila nak draw duitnya, masuk duit dia. Kurma dia menjadi betul sampai sekarang. Dan sekarang duit tu guna pula untuk pelaburan. Baru ni beli pula satu tanah sebelah Masjid Nabawi. Buat pula hotel 5 bintang. Ada satu company hotel international. Dia pajak pula hotel itu. Keuntungan 50 juta setahun. Duit lagi. Osman bin Affan. Satu-satu orang dah meninggal tapi duitnya masih berjalan. Kerana wakaf. Sampai sekarang telaga itu ada, dia panggil Bi'run Romah. Bi'run Osman, dah tukar nama, Bi'run Osman. Telaga Osman. Nanti tuan-tuan bulan 11 dah buka visa. Kalau ada takdir dapat rezeki, pergi Masjid Nabawi, dia 6 km daripada Masjid Nabawi. Naik taksi lah, tahan taksi, beritahu. Bi'run Osman, insyaAllah dia hantar. Bi'run Osman, Telaga Osman. Kalau cakap Bi'run Osman dia faham. Jangan cakap Kelantan, dia tak faham. Bi'run Semeh. Bi'run Semeh Bi'run Semeh. Kau orang Kelantan, Osman kan jadi semen. Pening Pakistan tu. Jadi balik pada cerita tadi, ini menjadi satu perkara yang sangat dipentingkan oleh Nabi. Kemudahan bekalan asas pada rakyat dan masyarakat. Yang kelima, kata ulama, Nabi ini insentif untuk menanam pokok secara besar-besaran di Madinah. Madinah yang kita kenal sebagai sebuah bandar yang hijau sekarang ni, zaman Nabi bermula insentif ini. Sebab itu kita merasa duka cita hari ini begitu banyak tanah-tanah yang terbiar di tanah air kita ini. Jabatan Pertanian kenal pasti seluas 119,273.38 hektar tanah terbiar yang melibatkan 69,734 lot di semenanjung Malaysia, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan. 119,000 hektar ni maknanya besar daripada Pulau Pinang lagi. Tanah yang terbiar. Bayangkanlah betapa ruginya tidak mengusahakan tanah. Ni tanah terbiar, hutan simpan lain kan, jangan nanam pokok. Hutan simpan tu cerita lain. Ni tanah biar, tanah terbiar, hak kita dibiarkan begitu saja. Sebab itu zaman Nabi, siapa-siapa yang usahakan tanah terbiar, bukan hutan simpan, usahakan tanah terbiar, orang tu dianugerahkan tanah.
man ahya ardan maitatan fahiya lahu wa laisa li'irkin zalimin haqqun. Di dalam fiqh terkenal satu bab ihya al-mawat, bab membuka tanah mati dan bercucuk tanam. Ada insentif. Satu hari Nabi masuk ke kebun milik Ummu Mubashir radhiyallahu anhu. Nabi tanya, ni siapa tanam ni pokok kurma banyak ni? Siapa tanam? Jawab Mubashir, saya Rasulullah dengan kawan-kawan. Maka kata Nabi, la yaghrisu muslimuna gharsan wala yazra'u zar'an fayakulu minhu insanun wala dabatu wala syai'un illa kana lahu sadaqah. Siapa-siapa yang tanam pokok, yang mana pokok ni ada manfaat, boleh dimakan oleh manusia dan juga haiwan, maka baginya sedekah setiap kali manusia ataupun haiwan makan daripada buah itu. Setiap kali. Mana kalau dah meninggal pun, pokok durian yang atuk kita tanam di kampung tu, kalau anak cucu tak makan, burung makan, tupai makan, monyet makan pun masih dapat pahala. Betapa besarnya. Cuma kita faham, untuk nak tanam pokok dalam bandaraya kita ini bukan satu benda yang mudah. Kita jaga masjid tak sampai 3 ekar tu pun, nak menanam landscape-nya pun sekian dah belanjanya. Minta peruntukan khas daripada KPKT terpaksa, besar sangat nak tanam bunga ni. Jadi kita ikutlah cara di Turki. Turki dia buat satu budaya di Istanbul, setiap pokok itu adalah wakaf. Wakaf. Jadi orang wakaf bagilah hadis-hadis sikit. Orang tahu hadis siapa makan dapat pahala gini, monyet makan dapat pahala. Orang rasa seronok nak mewakafkan pokok. Tapi ialah pokok yang bermanfaat kepada masyarakat. Kalau bunga kertas tak ada lagi monyet makan bunga kertas rasanya. Orang pun tak makan juga. Jadi tanam yang bermanfaat. Dia yang bagus musangking. Oh, itu yang terbaik sekali lah. Tanam depan-depan ni meriah hujung tahun penuh. Tidur bawah tu menunggu musangking. Legasi menjaga atau membangunkan bandar ini diteruskan sejak pada zaman Nabi sampailah ke zaman para sahabat salafus salih. Sebab itu Ibn Khaldun, ni saya banyak petik daripada Ibn Khaldun. Ibn Khaldun ni tuan-tuan, ni kepada yang berminat, dia banyak buat buku berprofil tinggi. Antara karya dia yang paling kira masterpiece sekali adalah Al-Ibar wa Diwanil Mubtada' wal Khabar fi Tarikhil Arab wal Ajam wal Barbar. Kitab ini tebal 7 jilid. Jilid pertama Muqaddimah Ibn Khaldun. Dia senaraikan cara pembangunan bandar dalam tamadun-tamadun Islam. Buku ni begitu bagus sekali. Dibaca oleh orang yang terlibat dalam membangunkan kota dan bandar. Dia memang ada satu bab tata cara perencanaan kota. Ada satu bab daripada Ibn Khaldun. Jadi Ibn Khaldun sendiri kata bandar asalnya wujud daripada mesti bersebab. Bandar dia tak akan wujud tanpa sebab. Ada bandar dia asal daripada perkemahan askar. Sebagai contoh di Fustat, Mesir, asalnya askar buat kemah, lama-lama jadi bandar. Ada bandar yang asalnya kubu pertahanan. Contohnya Rabat dan Monastir di Tunisia, itu bandar asalnya adalah kubu pertahanan berlawan musuh. Lama-lama jadi bandar. Ada bandar yang digelarkan Baladul Amirin, bandar diraja. Apa sebab dipanggil bandar diraja? Artinya tempat tuanku beristirahat di situ. Tuanku bersemayam di situ, bukan bersemayam, beristirahat di situ ataupun bercuti. Contohnya Damsyik. Damsyik ni di Syria, Dimashq dalam bahasa Arab. Zaman Umayyah, raja-raja dia suka dengan Damsyik. Dia ada 4 musim, bulan April sampai Mei, cuacanya begitu sedap sekali. Jadi diorang jadikan itu sebagai ibu kota mereka. Baghdad misalnya muncul kerana asalnya tempat percutian raja-raja Abbasiyah. Dia datang ke Baghdad, dia tengok cuaca bagus, jadi mereka buatkan satu bandar di situ. Dan ada bandar yang muncul kerana banyaknya aktiviti pertapaan, aktiviti keagamaan, pusara orang-orang tertentu. Contohnya Karbala ataupun Mashhad di Iran. Ini semua muncul kerana sebab tertentu. Maka sama juga Shah Alam, mesti ada sejarahnya kenapa dia diwujudkan. Itu kata Ibn Khaldun. Sampailah zaman Umar Al-Khattab, kata beliau, Umar Al-Khattab ni bagus. Dia wujudkan, dia panggil Al-Amsar. Al-Amsar ni pusat pentadbiran. Dia centralizekan kepimpinan dia zaman itu. Dia wujudkan Madinah center dan ada punya pusat-pusat dia. Sama macam MBSA lah, ada cawangan, ada pusatnya. Nah,
Omar wujudkan di Al-Jabiyah, Al-Jawatah, di Kufah, di Basrah, di Fustat dan beberapa tempat yang lain. Kemudian dia tambah lagi sampai ke Qairawan, Qazwain Ardabil dan sampailah ke Marwah, kata Ibn Khaldun. Setiap amsar diwujudkan khitah. Setiap khitah, tadi kita sebut amsar ni macam kejiranan. Ada khitah neighborhoodnya itu, ada fina. Fina ini desain orang Arab. Tempat kita jarang buat. Iaitu diwujudkan satu halaman di tengah-tengahnya. Macam kalau masjid, orang panggil sahan suhun, gitulah. Ada satu ruang tengah. Kalau tuan-tuan pergi ke masjid-masjid di Timur Tengah, masuk masjid, dia mesti ada ruang tengah. Macam masjid Tengku Ampuan Jemaah kan begitu, masuk dulu dia ada ruang tengah sebelum masuk Dewan Semayang. Jadi itu dipanggil fina di tengah-tengahnya, aktiviti kemasyarakatan. Kok bubur lambuk ke apa di situlah, Asyura ke di situlah. Dan setiap amsar Omar letakkan beberapa kemudahan. Basicnya mesti ada masjid, darul qad dan juga sahan. Ini semua tempat rekreasi. Masjid ibadah, darul qaid, sahan adalah tempat rekreasi. Dan zaman Umar Al-Khattab bermula era pembinaan jalan raya yang moden. Di sebelah utara Madinah beliau telah bina 5 jalan utama. Dia panggil Manahijul Uzma. Arah kiblat dia buat 4 jalan raya. Sebelah timur ada 3 jalan. Sebelah barat ada 2 jalan. Lebar jalan ini direkodkan dengan terperinci sekali. Lebar jalan ini 40 hingga 60 zirak, iaitu boleh memuatkan 2 ekor unta sekali jalan. Dia hasta ataupun zirak ni, dia ukuran panjang antara kita punya hujung siku sampai hujung jari tengah. Maknanya satu zirak bersamaan 0.0000048 km kurang lebih. Dia juga kata Ibn Khaldun, dia bina jalan-jalan kecil juga selain daripada jalan besar. Dia panggil Al-Manahijud Dahnuha. Keluasannya 20 sampai 30 zirak. Beliau juga telah membina lorong-lorong yang dipanggil Al-Aziqah sebesar 7 zirak. Dan sepanjang jalan ini beliau telah membina marbat. Marbat ini istilah kita sekarang rehat dan rawat, R&R. Jadi kerja merancana tata kota perbandaran yang tuan-tuan sedang buat sekarang adalah kerja mulia. Buatlah dengan sehebat mungkin. Kita akan meninggalkan legasi dan akan direkodkan dengan tinta emas. Cuma satu sajalah pesanan Ibn Khaldun dalam kita merancang bandar ini. Kata Ibn Khaldun, dia telah mematikan jatuh bangun tamadun. Kata dia kebanyakan tamadun-tamadun ni yang hilang selepas beratus tahun kerana soal strategi keselamatan. Maka susunan dan kedudukan bangunan serta hiasan-hiasan pokok, kata Ibn Khaldun, mestilah menjadi kamuflaj supaya dapat menyelamatkan kita ketika darurat, menyelamatkan diri khususnya dari pengintipan pihak luar. Saya ingat, ni cerita anak beranak sajalah. Bandaraya Shah Alam ni saya ingat kalau buka Google Map, detail boleh tengok sampaikan atas jalan berapa lain pun kita boleh tengok. Begitu terperinci sekali. Musuh boleh tengok sampai ke bawah. Tidak ada halangan. Dan kita kena ingat satelit ini ada 4,256 satelit yang sedang mengorbit. Dan 1,419 aktif beroperasi. Amerika ada 576 satelit, China ada 181 satelit, Russia ada 140 satelit, United Kingdom ada 41 satelit, Eropah ada 36 satelit dan 345 satelit adalah pengintipan. Sebab itu kalau kita ke Singapura, mereka tanam pokok besar-besar. Keluar daripada Changi Airport, sepanjang jalan tuan-tuan ikut East Coast nak pergi ke Jurong ke mana-mana ke, tengok kiri kanan, dia tanam pokok saga, pokok tekoma, dia panggil pokok trumpet. Dia tanam pokok Senegal mahogani, dia tanam broadleaf mahogani. Pokok yang bapak-bapak pokok yang tanam kiri kanan, dia bertemu pula di atas. Tujuannya adalah nak bagi orang tak nampak apa yang ada di bawah sana. Inilah kehendak agama. Sebab itu ialah, tetapi pokok-pokok yang saya sebut tadi mahal-mahal lah berbanding dengan anggerik, orkid tu tak adalah semahal itu. Tapi orkid tak adalah kamuflaj, lawa, tapi tidak boleh kamuflaj. Ini akan datanglah ulang tahun ke-21 esoklah kita fikir macam mana ya.
Nak tanam pokok jangan bagi orang nampak sangat apa yang ada di bawah kita. Kalau naik kapal terbang, saya ingat daripada mana-mana nak pergi ke KLIA, lalu Putrajaya, lalu Cyberjaya, lalu Dengkil, lalu nampak semua perumahan kita. Toge begitu je. Bayangkanlah musuh boleh tahu macam-macam perkara. Sebab orang kalau nak buat pengkhianatan, sabotaj, macam kita line telefon tak berapa senonoh sehari dua ni, tak mustahil sabotaj. Sebab saya sering buatkan joke sajalah. Orang Malaysia ni, dia kalau kita nak serang sesebuah negara, kita akan buat sabotaj. Antara sabotajnya empangan dia, betul empangan air, mesti dijaga oleh tentera. Ini cemar dia kilang, dah tak ada air 2-3 hari lah. Dia kena askar jaga benda tu gini. Air kena dijaga. Pencawan elektrik, TMB apa semua, itu kena jaga. Kita boleh buat rumah pula depan pencawan sekarang, tak berjaga. Sebab yang akan disabotaj benda-benda ni dulu. Stesen penyiaran televisyen radio, itu kan memang dijaga betul. Satelit-satelit dijaga. Kita tak berapa jaga sangat. Tapi di Malaysia tak payah sabotaj benda-benda itu. Di Malaysia sabotaj wifi, mati berdiri orang Malaysia ni. WhatsApp dia tak ada mesej masuk dah sejam. Apa telefon aku ni? Sudahlah, kenapa telefon aku begini ni? Jadi musuh kita tak boleh nafi bahawa musuh sentiasa ada. Yang penting muslimin muslimat, hadirin hadirat sekalian, berbanggalah menjadi warga MBSA. Berikanlah semangat bakti yang terbaik seperti yang telah diminta oleh Datuk Bandar kita sebentar tadi. Kerana kerja kita bukan sekadar kerja. Dan orang tak boleh kata kita membangunkan bandar ini dunia. No, ini bukan dunia, ini ibadah kita. Sebab mencintai tanah air juga sebahagian daripada kehendak agama. Berbangga dengan bandar, tempat kita mencari rezeki, juga sebahagian dari agama. Buktinya, ketika Nabi nak keluar daripada Mekah, menuju hijrah ke Madinah. Dalam riwayat, Nabi tidak pergi itu menonong saja, tidak. Dalam keadaan bersedih. Nabi hijrah, Nabi ikut kawasan Bukit Safa. Kemudian Nabi berhenti di satu tempat bernama Hazwarah. Di Hazwarah ini Nabi berdiri dekat Bukit Safa. Nabi pandang sebab situ lokasi memandang Kaabah yang paling strategik. Ketika Nabi berhenti di Hazwarah, ketika itulah Nabi memanjatkan satu doa yang Nabi baca dalam keadaan menangis. Wallahi innaka la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallah walaula anni ukhrijtu minka ma kharajtu. Wahai Mekah, I love you wahai Mekah. I love you wahai Mekah. Aku cinta pada engkau wahai Mekah. Aku dilahirkan di sini, aku dibesarkan di sini. Mak bapak aku orang sini, aku orang sini. Kalaulah tidak aku diperintahkan keluar, aku takkan tinggalkan kau wahai Mekah, kata Nabi. Ini menjadi dalil kata ulama bahawa mendoakan tempat tinggal kita, kampung kita, negeri kita dituntut dalam agama. Berapa orang kalangan kita doakan Shah Alam? Tak ramai. Tak ramai. Sedang mendoakan ni kerja agama. Nabi Ibrahim AS mendoakan Mekah. Allah rekodkan dalam surah Ibrahim ayat 35. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Wahai Tuhan, jadikanlah negeriku ni negeri kan aman makmur, gemah ripah, loh jenawi, toto titi tenteram ketara hajok. Jadikan yang terbaik sekali wahai Tuhan negeriku ini, dan jauhkan anak cucuku menyembah berhala, kata Nabi Ibrahim. Berapa orang kalangan kita doakan untuk tanah air ataupun khususnya Shah Alam? Tak ramai. Kalau hari Jumaat adalah doa sikit. Sebab kebetulan Tok Imam menyebut Selangor apa semua doa. Itu pun ada setengah jemaah bila doa raja, doa negeri semua turun tangan. Dia tak nak. Ini apa passion tak nak mendoakan tempat cari rezeki, negeri tempat kita duduk dah bergenerasi. Oh, saya orang Perak, bukan orang Selangor. Nak doa apa ke Selangor? Mana boleh begitu? Nabi kita ketika dia pindah ke Madinah Al-Munawwarah, walaupun Madinah tu bukanlah kampung dia, tempat dia berpindah, berhijrah, tapi terkenalah doa-doanya yang mendoakan Madinah Al-Munawwarah.
Contoh kata ulama, dia Nabi mendoakan Allahumma habib ilainal Madinah ka hubbina Makkah au ashidda. Ya Allah, jadikan kami cinta kepada Madinah lebih daripada kami cinta kepada Mekah. Padahal dia bukan orang Madinah. Artinya kalau ada tuan-tuan di sini yang kad pengenalannya bukan kad pengenalan Selangor, tapi daripada negeri lain, datang cari rezeki di sini, alhamdulillah dah berpuluh tahun duduk di Shah Alam ini, teruskan. Walaupun kita bukan orang Selangor, mesti doakan Selangor, Darul Ihsan, khususnya Bandaraya Shah Alam ini. Ini tuntutan agama. Begitu juga ketika ada zaman di Madinah dulu, pernah ketika sahabat yang baru hijrah daripada Mekah, mereka tak biasa dengan cuaca di Madinah. Sebab Madinah ni, kalau tuan-tuan yang biasa ke Mekah, Madinah, cuaca dia tak sama Mekah. Mekah ni kalau panas begitu je. Madinah cuaca dia ekstrim sikit. Ada masa kalau sejuk luar biasa. Iaitu ada jemaah pergi Madinah, semayang subuh pakai jaket tebal ada. Sejuk sangat, anginnya sampai ke tulang. Dan ada hari panas sangat. Saya dulu pernah pergi hujung tahun. Orang dah pesan dah, bawa baju tebal lah. Sebab jemaah yang bawa balik kata, ustaz nak pergi next flight ini, elok bawa baju tebal. Kita orang balik tu dah sejuk. So bawa jaket. Pergi. Nak keluar pergi masjid, tengok tingkap belum, tengok orang semua pakai jaket semua. Sejuk lah agak ni, kita pun pakai lah. Tengah jalan panas berdering pula. Sudah, dia cuaca dia unsankerable. Tak boleh disangka-sangka. Tak boleh diteka-teka. Jadi menyebabkan perubahan cuaca drastik ini, sahabat ada yang tak tahan. Jatuh sakit ramai. Dia tak tahan cuaca. Macam kita lah orang Malaysia, pergi UK. Seminggu pertama tu kerja demam. Kerja jet lag lagi, tak reti nak adapt masa lagi. Macam-macam benda. Seminggu tu bengong begitu je. Lepas tu kalau pergi seminggu, tak ada benda tahu pergi London kalau seminggu. Setakat boleh ceritalah balik Malaysia. When I was in London, 5 hari je. When I was in London, 5 hari habis dia ajar kita. Traffic light kena begini, jalan kena begini. When I was in London, 5 hari je pun. When I was-nya. Nabi, dia doa, dia bila sahabat mengadu, demam, Rasulullah tak tahan, cuaca sini sejuk. Allahumma ja'al bil Madinah dhi'fai ma ja'alta bil Makkah minal barakah. Wahai Tuhan, jadikan Madinah ini 2 kali ganda lebih berkat daripada Mekah, kata Nabi. Nabi doakan. Nabi doakan. Mari kita doakan. Dan kalau bagus berdoa, biar doa dari tempat tinggi. Macam Nabi ni dia pergi Hazwarah. Hazwarah ni sekarang kalau di Masjidil Haram, Babul Ajiyat, pintu nombor 6. Pintu Ajiyat. Nanti tuan-tuan ada rezeki cari Babul Ajiyat. Dia memang tinggi sikit nak nampakkan Masjidil Haram, nak nampakkan Kaabah. Jadi tuan-tuan nanti kalau Shah Alam buat program berdoa dari tempat tinggi di Shah Alam. Mana tempat tinggi Shah Alam? Saya dipahamkan ada satu bangunan The Jewel, tak tahu bila siap, 2025 kata. Jadi ke tak tahu, Allahu alam. Apa ni, 73 tingkat katanya ya. Ni cerita orang tak tahu. Nanti buat di atas tu, pandang Shah Alam, doa, ya Allah berkatilah Shah Alam, berikanlah rezeki yang baik, jauhkan daripada musibah. Ini amalan para salafus salih. Justru kalau ada orang kata tak payah langkah beria-beria nak jaga Shah Alam ni, biar lentak ni semua dunia semua ni, suruh orang tu ngaji semula. Suruh orang tu ngaji semula. Menjaga perencanaan bandar ini kerja agama. Sebab kita khidmat kepada anjing beri air pun masuk syurga, apatah lagi khidmat pada manusia. Yang penting kepada seluruh warga Shah Alam, berbanggalah menjadi warga Shah Alam. Pada yang mendengar siaran, melihat siaran ini di luar sana, ini Shah Alam, don't play. Ini Shah Alam. Shah Alam ni bukan baru buka semalam. No, kita ada sejarah panjang. Ini adalah kota yang ada sejarah panjang, yang padat dengan cerita dan kisah-kisah yang mempesonakan. Sebab itu dulu Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Al-Mahrum Sultan Hisamuddin Shah telah merasmikan pengisytiharan Bandar Shah Alam sebagai Ibu Negeri Selangor 7 Disember tahun 78. Ada setengah yang belum beranak lagi pun masa itu. Shah Alam ni telah pun wujud. Cadangan asalnya nak mindahkan Ibu Negeri Selangor daripada Kuala Lumpur. Masa tu ceritanya. Sejak tahun 56 lagi. Mikir macam mana nak mindahkan Ibu Negeri Selangor ni daripada Kuala Lumpur. Sebab Kuala Lumpur nak diambil oleh kerajaan pusat ketika itu. Jadi tempat yang dipilih adalah Kelang. Tahun 62, kerajaan negeri kemukakan cadangan nak jadikan Petaling Jaya sebagai
ibu negeri yang baru nak menggantikan Kelang seperti dalam cadangan awal. Setahun kemudian kerajaan negeri tetapkan untuk buat satu bandar baru di satu tempat nama Sungai Renggam ketika itu. Jadi akhirnya jadilah Shah Alam seperti yang kita kenal sekarang, menjadi sebuah bandaraya 10 Oktober tahun 2000 yang merupakan bandaraya ke-6 di Malaysia selepas Kuala Lumpur tahun 72, Ipoh tahun 88, Kuching tahun 88, Johor Bahru tahun 94 dan Kota Kinabalu tahun 2000, Februari tahun 2000. Dan kita ada adik yang terbaru, bandaraya ke-16 juga di Selangor Darul Ehsan, Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ 20 Oktober tahun 2020. Itu potong kona tu, patut Kuantan dulu, tak apalah kita kasih dia potong kona dulu. Dekat corner untuk dipotong, tak apa, tak ada masalah. Dan tahun 2050 bila kita baca perancangan yang dibuat oleh Tok Bandar dan timnya, insya-Allah boleh jadi metropolis. Mudah-mudahan ini satu cita-cita yang begitu besar. Dia metropolis ni kalau bandar kecil lebih kurang dalam 30,000, bandar sederhana 30 sampai 500,000. Semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka, dia ada 250,000 rakyat yang bertutur dalam 25 bahasa dan hidup harmoni selama 110 tahun. Maknanya kita di Malaysia, kita boleh hidup harmoni. Kita ada sejarah. Cuma sekarang saja yang bergaduh. Tak tahu siapa yang kerja batu api ni, kita tak tahu. Tapi hidup harmoni ni dah lama kita hidup harmoni. Macam saya ingat tuan-tuan pun membesar, kita membesar harmoni je. Sekolah campur Cina, India, tak ada masalah. Bahkan kita punya hiburan zaman dulu, lagu Helicat, siapa tak apa? Helicat tu bukan orang Melayu pun, tapi sedap lagu dia. Kenny Remy Martin, mana ada orang Melayu dalam tu? Bapak sedap lagu tu. Dengar dia punya piano tu menangis. Nangis dah. Ni ada yang tak kenal Kenny Remy Martin ni, kesian betul ya. Dengar Flybaits, itu bukan orang Melayu. Gingerbread, bukan orang Melayu. Kita tak ada masalah pun. Tak ada masalah pun. Sekarang je lah ada kelahi-kelahi sikit. Sekarang ada, kena betulkan balik lah. Benda sampai bila nak kelahi, kita duduk sekampung kan. Kalau bandar besar, dia pergi 500,000 sampai 1 juta. Kalau metropolis, pergi 1 juta. Kalau mega city atau megalopolis, 10 million. Kalau bandaraya global, ni 10 juta. London, Tokyo, New York, Paris. Macam Shah Alam mungkin dapat berganding macam Shah Alam KL. Dia satu gabungan. Macam kita buat Beijing, Shanghai. Melbourne, Sydney. Rio de Janeiro, Sao Paulo. New York, Los Angeles. Lepas ni Shah Alam, Kuala Lumpur. Cuma kena ada identiti. Macam Paris, dia tersohor dengan julukan Ibu Kota Cinta. Kalau New York, Big Apple. Kalau The Prague, dia punya The City of 100 Spires. Kalau Amsterdam, The Venice of the North. Kalau Bucharest, The Little Paris. Kalau Beijing, The Forbidden City. Shah Alam, lu fikirlah sendiri apa-apa. Itu akan datang. Yang penting marilah kita berbangga dengan Shah Alam ini. Banyak nak diterangkan tapi masa kita tak mengizinkan kerana kita ada beberapa acara-acara yang lain. Yang penting kepada warga MBSA, buatlah kerja ini dengan cara yang terbaik kerana tuan-tuan memberi khidmat kepada manusia dan itu adalah sangat mulia. Kepada seluruh warga Shah Alam, cintailah bandaraya kita ini, tumpahkan taat setia kita kepada negeri dan bandaraya kita dan sahutlah seruan untuk kita menjaga kebersihan, mengamalkan budaya 3R demi menjaga kelestarian bandaraya kita ini. Banyak nak diterangkan, tapi masa tak mengizinkan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita pada pagi ini mendapat berkat daripada Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma arzuq baladana Selangor Darul Ihsan khasatan وسائر البلاد المسلمين عامة السخاء والنماء والرخاء وفضها بحفظك من كل مكروه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ونعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يا كافي يا شافي يا وافي يا حميد يا مجيد
ادفع عنا كل تعب شديد واكفنا من الحد والحديد والمرض الشديد واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا تحصنا بذي عزتي واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عن ولاية Selangor دار الإحسان وماليزيا وسائر البلاد المسلمين هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.